Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordina Adriana binti Mansur. Saya berumur 21 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Pendang, seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Temegong, dan saya melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, iaitu Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Perdana Selangor. Saya menuntut di Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Perdana Selangor. Saya mengambil jurusan pengurusan produksi filem semester 3. Cita-cita saya adalah guru. Nama ayah saya Mansur bin Ahmad dan ibu saya Maria binti Hashim. Ibu dan ayah saya bekerja sebagai berniaga di Kampung Gajah Mati, Pendang, Kedah. Hari ini saya nak bertemu ramah seorang pelakon veteran yang menceburi bidang pengurusan pentas, radio dan filem. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik nak buat apa ni? Saya nak interview tentang nak interview Pak Long lah. punya Cik nak interview tu nak tajuk atas tajuk apa? tentang pengurusan bakat dengan logistik. Boleh cerita sedikit sebanyak lah tentang Pak Long punya macam mana ceburi bidang ni. Macam mana nak tahu pasal cerita Pak Long. Macam mana Pak Long boleh cebur dalam bidang ni. Pertama sekali minat. Jadi apabila Pak Long berpeluang sambung belajar di Maktab Guruan Sultan Idris Tanjung Malim. Masa tu dipanggil Maktab Guruan. Dan ni dipanggil UPSI. Maktab Guruan. Dah taraf tu dah naik jadi taraf universiti. Di sana Pak Long mendapat pendidikan tentang pelajaran yang berhubungan teater. Belajar semua pasal teater. Pak Long berpeluang untuk belajar teater ni daripada seorang pengarah teater yang sangat hebat, iaitu Datuk Nordin Hassan. Telah diangkat atau diiktiraf sebagai negara, seniman negara ni, tokoh negara lah, tokoh teater Malaysia. Dari situ bila tamat pengajian tu Pak Long sambung buat program sekolah, buat latihan ataupun persembahan teater di sekolah. Kemudian Pak Long menulis skrip, penulis skrip juga, pementasan teater, mengajar di sekolah. Sebagai satu misian kegiatan kurikulum. Lepas tu sambil mengajar tu Pak Long bergiat dalam persatuan-persatuan berhubung dengan drama pentas atau persatuan teater peringkat negeri Kedah. Pak Long mula timbul dalam pentas bangsawan yang dipimpin oleh tokoh budaya Malaysia Murad Ibrahim bersama dengan almarhum MZ Ali Hassan. Lepas tu Pak Long bergiatlah bersama kawan-kawan Pak Long, Jalil, Cik Jalil, lepas tu Cik Zainal Ismail, Mas Eda, dan banyak lagi rakan-rakan Pak Long yang lebih berpengalaman dari Pak Long. Kemudian dari itu baru Pak Long timba pengetahuan tentang pentas teater bangsawan. Tapi bila masuk persatuan ni belajar teater bangsawan.
Kat mana? Di Taman Budaya Rostar. Taman Budaya. Kami mengadakan persembahan di merata tempat, termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Musim batuk. Lepas tu, dari situ Pak Long mula bergiat dengan lakonan untuk stesen televisyen. Mulanya berlakon sebagai pelakon tambahan je lah. Mana kawan-kawan panggil berlakon dulu orang kata Extra. Pak Pacak dulu. Lah ni orang kata ekstra lah juga, tapi ekstra tak penting lah. Oh, bilang. Lepas tu daripada situ ada satu orang director tu, dia mai tengok Pak Long duk buat latihan bangsawan di belakang pentas. Terus dia tahu Pak Long berlakon 10 siri untuk drama bersiri dia yang Pak Long masih ingat, dan Pak Long pegang watak pembantu penting lah. Pembantu penting. Filem ke drama? Drama bersiri. Drama bersiri. Tajuk drama tu Cahaya Mata. Cahaya Mata. Cahaya Mata, dan Pak Long berlakon drama bersiri tu bersama dengan Farouk Husin. Farouk Husin pelakon lama lah. Lepas tu terusnya Pak Long pun mula bergiat lagi lah. Bergiat. Kemudian selain pada Pak Long dipanggil untuk berlakon ekstra dan juga pembantu, Pak Long juga masuk audition kat Pulau Pinang dengan satu telemovie bertajuk Julia Street. Dan Production apa? dia Pak Long tak pasal, tapi pengarah dia Pak Long ingat lah, Zaid Rahman. Lepas tu Pak Long diberi peranan penting lah situ, pembantu penting. Pembantu penting, second hero jugalah. Lepas tu Pak Long terus bergiat sehingga dah tawarkan peranan-peranan penting. Beberapa drama, beberapa televisyen, beberapa telemovie Pak Long berlakon lah. Okey, berbalik pada tajuk yang Cik nak tanya tadi. Berkaitan dengan pertama sekali pengurusan bakat dengan logistik. Pengurusan bakat macam mana nak pilih pelakon ataupun faktor-faktor apa yang kita nak buat, nak cari pelakon tu. Dalam pemilihan pelakon ni sangat penting. Terutamanya pelakon utama. Kita nak pilih pelakon utama sangat penting. Pertama sekali ciri-ciri dia, kita tengok bakat dia. Tengok Bakat dan kebolehan dia. Kalau dia segak, cantik, bonus lah. Tapi yang utamanya ialah karakter. Buat cara dia. Karakter, ayat muka dia. Cara dia bawa watak tu, menghayati watak tu. Dia bijak untuk memahami kehendak skrip. Okey, lah ni Pak Long tengah buat apa dah? Dah ni Berlakon lagi ke? Pak Long dah kurangkan lakon dengan syarikat produksi penerbitan atau produksi, sebab Pak Long dah ada produksi sendiri sekarang. Pak Long dah tubuh satu produksi Pak Long, Trust Production Sendirian Berhad. Jadi sekarang ni Pak Long dah tumpu pada pentadbiran syarikat Pak Long lah. Jadi kalau Pak Long nak hasilkan drama pun untuk televisyen dan juga untuk apa-apa sajalah, Pak Long akan buat penggambaran terutamanya di kawasan kampung, panorama kampung, buat siri-siri cerita pendek untuk syarikat Pak Long lah. Baru je lah tubuh ni. Tak baru. Dekat nak masuk 3 tahun dah ni. 3 tahun dah. Tapi projek TV Pak Long belum dapat lagi. Kiranya buat dekat YouTube pun jalan. Sekarang ni oleh kerana Pak Long tak dapat lagi projek TV, Pak Long buat untuk dimasukkan dalam YouTube dululah. Sebagai aktiviti syarikat.
Lepas tu kalau macam pemilihan pelakon kau nak masuk ke dalam YouTube tu, macam mana Pak Long Untuk ambil pemilihan kriteria pelakon dia? untuk berlakon kan? Ah, Ciri pertama sekali Pak Long tengok karakter. karakter tu. Karakter seorang tu dia ada karakter tidak. Hmm. Lepas tu Pak Long akan tengok sama ada dia memahami atau dapat menghayati kehendak Sebuah skrip atau skrip tidak. kita. Kalau dia dapat menghayati skrip ataupun menghayati lakonan dia tu, itulah ciri pertama kali yang Pak Long pilih lah. Ya. Untuk kalau dia tu ada rupa paras yang cantik ataupun segak, itu merupakan satu bonus lah. Pilihan kedua agaklah tu. Itu bonus untuk melariskan filem kita lah. Ya. Tapi kalau segak cantik saja pun tak ada bakat atau tak memahami atau tidak dapat menghayati kehendak skrip, itu bukan pilihan utama lah. Itu Cik nak tanya apa lagi? Macam mana selain pada Pak Long berlakon, apa lagi tugas Pak Long dalam production? Kalau sebutkan dulu penceburi production lain kan. Sekarang ni oleh kerana modal pun kecil lagi. Selain Pak Long bertindak sebagai producer atau penerbit, Pak Long juga menjadi pengarah. Setiap penerbitan Pak Long tu, Pak Long akan mengarah. Dan kadang-kadang tu Pak Long tengok kalau ada peranan sesuai, Pak Long berlakon juga sikit. Selain Pak Long panggil orang lain berlakon, Pak Long juga berlakon sama dalam cerita pendek tu. Kemudian yang paling penting kali, Pak Long juga edit filem-filem yang Pak Long ambil tu. Edit filem. Itu yang paling penting, edit. Edit berlakon, edit untuk kita nak cantum filem-filem kita ni, kita nak mengubah ke ataupun nak tarik balik, nak potong ke, nak tambah ke. Itu kerja edit. Itulah. Kalau kita kata kalau kita masuk ke dalam bidang logistik, nak angkut barang. Dia ni pertama sekali dalam satu syarikat penerbitan ni, yang pertama sekali dia kena ada producer lah. Sebab producer ni akan mengeluarkan modal. Dia bayar gaji pun dia kan. Semua producer. Kalau producer ni bergantunglah, producer tu sama ada dia buat keluar modal sendiri ke, dia nak buat pinjaman ke, atau dia nak kongsi, rakan kongsi ke. Kalau pinjam tu pinjam ke Finas? Ada juga Finas ni mengeluarkan geran-geran untuk ataupun peruntukan untuk pembuat filem. Kemudian ada juga agensi lain, terutama untuk buat filem pendek, ada juga yang Pak Long dengar yang mengeluarkan modal, bagi modal untuk kita buat filem pendek apa kan. Tapi kalau semua tu kita mampu buat sendiri, lebih baik kita modal sendirilah. Tapi kalau ada kemudahan yang kerajaan tawar, itu lebih baiklah. Kemudian daripada yang penting producer, dia turun kepada pengarah. Pengarah sangat penting kerana kelancaran satu produksi ataupun satu projek filem, drama ataupun sebarang lah. Dia kalau pengarah yang terbaik, pengarah yang bagus, yang kreatif, yang mempunyai satu sentuhan yang menarik, kalaupun skrip tak berapa cantik, tapi pengarah tu yang bijak tu, dia akan boleh buat lebih cantik. Dia buat filem ke apa ni elok lah. Elok filem. Itu bergantung pada pengarah. Pengarah ni juga dia ada penolong dia, pengarah. Tolong pengarah ni dia akan membantu pengarah lah dalam hal produksi, terutamanya melibatkan pelakon dan sebagainya. Okey, bawah pada pengarah tu atau penolong pengarah tu dia ada PM yang dipanggil PM, production manager. Dia ni membantu melancarkan sesuatu kerja
kerja penggambaran filem. Dia Sebab dia akan sediakan macam-macam lah, termasuk lokasi dia macam cari tu kan. tempat Lokasi. untuk lokasi. Ha. Dia akan tengok prop-prop yang sesuai. Kemudian dia akan, kalau ada yang dia kadang-kadang dia bertindak sebagai memilih pelakon. Kadang tu yang mencari penaja pun dia juga kan. Itu pun dia juga, PM tapi juga atas kan? persetujuan daripada produser lah. Oh. Kemudian dia akan pergi cari lokasi, tempat yang sesuai, mengikut skrip. Lepas tu daripada tu ada cabang lain pula kiri kanan. Atau kru. Kru bawah dia. Ke bawah pada Ada. pengarah ni, producer ni ada kru dia. Krunya sebelah yang penting DOP. Director Atau of Photography. Director of Photography. Director fotografi ni dia ada satu kumpulan dia. Biasanya dia ada satu kumpulan dia ada pekerja-pekerja dia sendiri. Peralatan pun kalau dia ada sendiri lagi baik. Dia boleh guna peralatan dia. Kamera tu lagi apa lagi? Kamera kalau kita tak ada, mana dia kena boleh sewa lah. Banyak syarikat-syarikat besar yang boleh sewa, misalnya Scope Production. Dia ni banyak peralatan. Dan dia juga sewa untuk produksi-produksi baru yang nakkan nak buat filem ni. Peralatan tu. Itu pecahan DOP. Lepas tu dia adalah kumpulan dia sendiri. Lepas tu DOP ni dia ada ketua dia lah untuk bincang bayaran dan sebagainya dengan producer. Lepas tu daripada DOP ni berasingan di bawah pada pengarah tadi ataupun PM tadi, dia ada juga dia ada pelakon. Pemilihan pelakon. Lepas tu daripada PM ni akan selain pada menyediakan mencari lokasi, dia juga tentukan ataupun mengadakan pemilihan untuk mencari pelakon-pelakon yang memegang otak-otak penting, membantu, dan juga ekstra. Dia pencari juga. Tadi kita balik pada tadi, pengarah, di sebelah pengarah tu ada DOP, sebelah DOP ni ada penulis skrip. Penulis skrip. Bukan sebelah DOP. Cabang yang berasingan pula, dia ada penulis skrip. Itu penting. Penulis skrip penting. Penting. Sebab kalau kata kita dapat skrip yang menarik, itu satu benda yang cukup baik. Yang menarik. Selalunya penulis skrip ni dia juga kena ada pengetahuan tentang penulisan skrip. Tidak dia tak tahulah setakat mana penggunaan kamera. Sebab penulis skrip ni dia ni kena imagine sebagai tinggi. Dia juga sebagai pengarah. Masa tulis skrip dia kena fikir, dia juga sebagai pengarah. Imajinasi tinggi. Dia tahu. Imajinasi dia tahu apa kena pengarah. Jadi dia tulis skrip. Dan tulis skrip ni dia ada cara-cara dan dia ada peraturan dia. Contohnya dia kena ada sinopsis. Dari sinopsis tu dia akan pecah kepada scene. Dia panggil scene. Kalau drama pentas babak. Babak. Scene ni scene 1 ke scene 4 sampailah scene 80 ke apa lah. Untuk telemovie ni. Lepas tu pecahan scene tu dia kena tahu juga. Macam mana scene tu, apa yang ada dalam scene tu. Misalnya dia kena cerita mengenai scene tu, dia kena buat scene tu, buat penggambaran di mana. Lokasi apa kita kena ni dulu. Lokasi dia. Lepas tu masa dia. Masa pagi siang ke malam. Pagi ke tak kira lah. Selain pada masa tu, dia juga kena tahu siapa pelakon terlibat. Ada tulis lah bagi atas tu kan. Scene 1, pelakon apa. Lepas tu masa dia. Lepas tu dia penerangan sikit. Ringkasan pada scene tu kan. Syaitan, dia bawa tak utama nama apa, kata Azman.
Azman berjalan di atas batas sawah. Dia merenung jauh, melihat padi-padinya yang menghijau, subur. Lepas tu datang Nora. Dari jauh nampak Nora datang, kemudian Nora akan menegur. Apa tu baru tulis dialog? Azman, Ya, betul. buat apa? Dia mencari ringkasan pada scene tu kan, ayat-ayat tu. Sebab penerangan tu untuk pengarah guna. Oh. Pengarah guna pasal, oh dia ni lokasi dia baca pendang. Kemudian pelakon dia yang terlibat siapa? Ada bersemain dengan Nora Lepas tu. tu dialog tu, Azman, you buat apa sini? Ha. Tengok padi-padi ni lah. Tengok subuk tumbuh menghijau nak. Macam mana nak tengok binatang-binatang perosak. Kacau, ganggu atau tidak. Itu dialog lah. Dialog tu dalam satu scene berapa dialog? Jangan jelas panjang. Satu scene biasanya tidak ada dialog yang panjang sangat. Pendek-pendek je kan. Lepas tu kalau nak kata nak ubah lokasi, dia akan buat scene baru. Kemudian dia akan buat scene baru, kemudian dia buat ada satu tanda bahawa scene tu sambungan daripada yang tadi. Dialog lain pula. Dialog lain pula. Nora dan Azman berjalan ke arah sekian-sekian. Dialog dia, cuti you dah bila lagi nak habis man? Dia sambung bawah lagi. Itu dia bagi penerangan dah. Nora dan Azman berjalan di atas sawah-sawah menuju ke satu ke arah warung dekat kampung. Macam tu lah. Lepas tu dialog, dia tulis dialog. Dia dialog. Lepas tu ubah scene, macam tu lah. Dia akan terang satu sampai kerja. Itulah nak kena scene babak ke scene tu. Kerja. Kalau kata dia tak mahir tentang penulisan skrip, maknanya masalah lah. Kat pengarah ni. Pengarah dia kena tengok balik je. Kena olah, kena panggil orang pula main buat tolong pindah balik. Itulah cerita dia. Sebenarnya untuk menghasilkan satu produksi filem atau drama atau telemovie ni bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Macam-macam nak kena buat. Lepas tu, setelah tu kita perlu bayar. Itu bayaran. Bayaran penting. Pelakon utama berapa bayaran, kedua berapa bayaran. Kena tengok pun pelakon tu famous ke tak, tinggi lagi bayaran dia. Sebenarnya kita lah ni kita ada kadar harga. Pelakon ni kelas apa? Dia ada pelakon pun kelas A, B, C. Pelakon kelas A ni bayaran berapa? Macam pelakon macam Nasib Bilahkan tu dia duduk dalam kelas A. Banyak lagi lah yang duduk kelas A. Kelas tengah ni selalunya pelakon baru muncul. Bayarannya sekian ditetapkan. Itu persatuan akan tetapkan. Itu yang kelas ni patut extra berapa. Lepas tu untuk membantu nak dapat pelakon extra ni, dia ada ejen. Ejen banyak. Ejen untuk supply pelakon. Cuma ni PM perlu hubungi ejen. Dia nak pelakon watak yang macam mana. Dia dalam PM tu akan habaq dekat ejen tu lah nak macam mana dia akan cari. Biasanya PM ni dia ada grup dia. Lepas tu nanti yang macam nak buat casting apa tu siapa yang urus? Itu mungkin produksi itu memerlukan pelakon-pelakon untuk satu projek yang mengikut kehendak dia. Dia nak pilih, selalunya di casting ni kita nak pilih watak utama. Watak kedua untuk membantu penting. Ada beberapa watak lagi lah yang jadi pembantu. Kita ada casting. Casting ni baru ada tempat pemilihan. Mungkin ada yang buat yang pelakon yang tak pernah muncul tapi dia boleh tunjuk satu karakter dia punya yang terbaik. Itu kita cuba tunjukkan dia. Casting tu masa tu dia tak pilih betul-betul lagi kan. Dia cuma nak macam mana? Casting ni selalunya depa badan penilai. Setelah kita ada casting, kita akan menilai satu watak. Kemudian kita akan berhubung dengan orang melalui telefon kita tanya dia, kamu ditawarkan bukan watak macam ni, sekian bayaran dia, kamu setuju? Baru dia setuju. Kamu setuju tak? Dia kata setuju, kita panggil dia. Panggil tu, lepas tu dia macam try dululah, bukan terus ambil. Tak try. Kalau dia tak setuju, kita panggil orang lain pula. Panggil mai, sini kita bincang, pasal harga dan sebagainya.
So dia sign kontrak. Kontak. Sebab bila pelakon utama ni atau pelakon penting termasuk bantu, dia kena sign kontrak. Hmm. Sebab bila sign kontrak ni makna kita boleh ikat dia. Syarikat boleh ikat dia. Kau jangan nak lari tak boleh. Dia tak boleh cuba nak tinggal buta-buta sebab kita daftar dia. Dia sign kontrak, kontrak tu sah di segi undang-undang. Kalau dia melanggar apa yang ditetapkan, mungkin syarikat boleh saman dia balik. Tempat awam tu kita kena ada surat ke apa tak? Dia surat ni kalau kita pilih bangunan-bangunan rasmi, bangunan kerajaan, hospital, ataupun pejabat-pejabat pejabat orang lain dan sebagainya, kita kena buat surat dulu lah, surat permohonan. Misalnya kita nak guna bomba kan misalnya, kita kena buat surat permohonan. Tempat awam, tempat jogging ke apa tu kena agak. Itu tak apa. Itu tak apa. Dia tak melibatkan ni. Kalau melibatkan tempat tu, dia ada satu pengurusan khas, kita kena buat surat untuk kebenaran. Contohnya kita nak masuk buat dalam zoo negara. Itu tempat awam. Tapi kita kena minta kebenaran, hantar surat kepada pihak pentadbiran zoo. Tempat tu kemana tempat tu bila ada pengurusan dan sebagainya, nak minta kebenaran. Melibatkan pengurusan. Kalau melibatkan kawasan awam macam ni yang tak melibatkan pengurusan siapa-siapa, itu tak payah kan. Tak perlu. Ataupun kita kata pengurusan macam majlis bandaran Pendang misalnya, MDP. Macam tu kalau kita guna pada awam dia macam taman mainan, tak perlulah kita nak minta kebenaran. Kecuali kita nak minta dalam pejabat dia. Itu pun kalau kita maklumkan dia terlebih dulu lagi baiklah. Macam lah nak buat menara dalam sekolah. Sekolah dia ada pentadbiran dia. Kena buat surat dulu. Kita kena buat surat resmi. Pihak pengurusan syarikat kena buat surat resmi. Itulah pengurusan federasi dia. Buat surat. Macam kalau artis nak pergi ke satu tempat tu, mereka guna pengangkutan sendiri ke ataupun pengurusan produksi tu yang bawa? Okey, soalan tu menarik dan bagus. Kadang-kadang ini salah faham. Kalau pengangkutan masa dalam proses produksi itu, tanggungjawab produksi itu. Produksi tanggungjawab penerbit atau producer. Kalau dia nak main sekolah, nak main daripada rumah dia ke tempat tu, itu tanggungjawab dia. Tapi itu dah termasuk dalam bayaran kita bayarkan dia. Dalam bayaran pelakon bayaran pelakon tu dah. Kos dia kita kira dah itu. Tapi kalau dia kita tempat dah macam yang tugas penerbit atau producer, dia kena sediakan tempat pelakon. Untuk mudahkan pelakon-pelakon, contohnya dia akan sewa satu tempat, sama ada hotel ke, mana ke. Itu producer bayar. Macam tempat jauh tu kan, luar negara tu lepok lah kena urusan. Producer akan bayar. Kemudian producer akan bayar pada tuan punya bangunan tu. Dan demikian juga tempat-tempat lain yang kena bayaran, producer akan bayar. Macam pelakon, package dia lah. Masa kita nak bagi surat perjanjian kat dia tu, kita dah beritahu kat dia apa yang dia boleh tuntut, apa yang tak. Dalam kontrak tu kan? Kontrak tu. Kita bagi bayaran ni ialah termasuk apa-apa. Pakaian sendiri ke. Kalau selalunya pakai sendirilah. Lebih cantik. Kalau kita nak ambil kat store ni pun boleh juga. Tapi selalunya store ni kita bagi kat yang tak pelakon tambahan dan sebagainya. Pelakon utama pun boleh pakai pakaian store yang kita set store, tetapi yang sesuai. Kalau dia tak ada pakaian ikut ini skrip depa kan. Itulah dia tentang pelakon, tentang bayaran. Okey, yang patut. Macam kalau nak bawa barang macam barang berat-berat tu ke satu tempat tu, kita guna apa, van ke? Itu producer sedia. Dan kru dia akan bertugas satu untuk dia ada kru dia. Bawah PM tu dia akan kru dia ada. Bawah pengarah tu dia akan ada kru dia bagi arahan KPM. Ini barang ni kena pindah pasal sekian, itu kru dia akan ikut lah. PM akan buat urusan lah. KPM pun ada kru dia. Barang-barang tu macam kamera pun depa yang bawa Kamera selalunya DOP. DOP. Itu tanggungjawab DOP.
Mana DOP ni, Direktur Fotografi, tanggungjawab dia termasuk kamera. Keselamatan kamera dan sebagainya. Oh, dia penjaga. Ada Kalau apa kalau kena berlaku rosak ke apa, itu siapa yang tanggungjawab. tanggungjawab? Sebab DOP lah tanggungjawab dia. Producer ni dia akan bayar kepada DOP, DOP. termasuk semua ni. Hmm. Pengangkutan daripada tempat lokasi dan sebagainya. Semua tu akan dibayar. Producer akan bayar lah. Tapi tanggungjawab kamera dan sebagainya, maknanya DOP tu bawa tanggung DOP lah. Baru tanggungjawab dia lah. Kalau hilang DOP ke apa kena, pun dia. ya, DOP kena sedia sendiri lah. Dia punya pembantu dia, siapa dia. Dan satu lagi yang penting ialah edit. Edit filem. Edit filem ni, editor dia. Bukan DOP kan. DOP bukan DOP, ambil gambar, ambil video je gambar kan. saja, dia hantar kat editor. Editor. Tadi kita tak sebut editor. Editor tu penting, sangat penting. Lepas DOP editor ke Dia akan hantar klip tu ke dia ke editor. Editor semak. Editor lah yang akan mencorakkan cerita tu. Oh, dia yang gabung semua tu kan. Tu yang kata editor penting. Kadang-kadang editor boleh mengubah cerita. Mana masuk umur cerita tu, dia boleh edit dah jadi cerita macam kan. Cerita lain Lari sikit pula tu. Daripada skrip lari sikit. Gantung pula. Selalunya director akan bersama editor, dia bagi tahu, dia tak lepas tu ya, bagi tahu, bagi skrip, editor akan edit mengikut skrip. Dia tak boleh buat ikut suka dia. Itulah tak gini. Tapi dia boleh buat ikut kreativiti dia. Kalau dia kata lagi baik, dia kata dia nak cantum gambar ni yang DOP hantar kat dia, pada guna-guna ni lagi cantik. Itu hak dia. Kadang-kadang dia tak bagi pengarah kacau. Dia tak bagi pengarah kacau, tak bagi sebab apa? Editor ni dia ni sama dengan pengarah juga. Fokus. Dia ni kena ada orang panggil kekuatan imaginasi dia sama dengan pengarah. Kadang-kadang lagi baik dia lagi pandai pada pengarah. Nak ubah cerita nak ataupun ubah nak bagi cantik. Itu editor. Tapi tadi kita tak sebut tu logistik. Dekat logistik tu editor dah ke? Editor termasuk bawah tu lah. Bawah kalau kami faham ni logistik tu macam pengangkutan je. Tapi hak lain tu tak tahu lah. Pengangkutan termasuk dalam pentadbiran juga lah. Logistik. Tapi Pak Long cerita ni secara keseluruhan. Semua kali daripada logistik. Editor tu di bawah dia satu yang terasing lah. Dia satu yang terasing yang penting dalam produksi filem. Mana dia akan mengeditkan filem tu. Okey. Cik nak tanya apa lagi? Setakat tu je, tak ada dah nak tanya dia kan. Kebanyakan pasal logistik. Pasal pengurusan bakat je. Apalah kita cerita panjang kita apa nanti Pak nak edit. Tu jalan lah. Terima kasih banyaklah Kak Cik pasal pilih Pak Long untuk cerita pengalaman. Itulah dapatlah sikit maklumat. Kalau ikutkan Pak Long ni bukan layak lagi untuk nak bagi tahu semua ni. Ada orang lebih layak tapi kerana di kawasan ni kan dekat kan senang sikit nak hubung. Sebab Pak Long duduk kawasan ni, Pendang ni, jadi cik nak berhubung untuk dapat sikit banyak maklumat yang ringkas tu boleh lah. Boleh. Kalau nak detail kali, cik kena tanya pengarah-pengarah yang hebat-hebat lah. Sana mereka boleh cerita macam itu. Kadang tu mereka kan nak layan sangat. Dia sibuk. Orang dah sampai taraf tu memang sibuk. Tak layan kan apa, sibuk. Ada yang okey. Dapat pernah ada dah dapat. Tapi selalunya pelajar-pelajar ni kita bantu sebab dalam produksi setiap kali produksi yang nak buat mengikut apa yang Pak Long faham. Hak universiti akan hantar pelajar dia untuk buat praktikal. Praktikal nanti apa? Tahun 5 dengan 6 nanti kami ada. Dia akan hantar pelajar-pelajarnya ke sekolah-sekolah perfilman yang ada projek. Dia bagilah 2-3 orang main tunggu tu. Untuk pelajar praktikal lah. Untuk pelajar yang belajar tu praktikal dan melihat dengan sendiri dan membuat penilaian. Cara praktikal apa yang diarahkan, bantu produksi itu
untuk menjayakan penggambaran. Pelajar-pelajar ni ada, berguna juga pelajar. Dan mereka pun dapat ilmu di situ. Tapi yang hantar tu nanti Selalunya kita kena pergi sendiri ke? Pihak ni akan keluarkan surat. Oh, surat. Pihak UUC akan minta beritahukan pihak Ke penerbit filem. Untuk jadi budak ni praktikal kat Mereka ni ada kontak. Kadang-kadang orang filem ni akan beritahu. Ada yang hak mana bagus tu ni. Dia akan beritahu, kemudian mereka ni akan hantar beberapa orang pelajar. Itulah. Okay. Bayaran dia bergantunglah pada producer tadi. Kalau berasa selalunya producer ni bayarlah. Walaupun dia pemain praktikal, tapi kita bayar juga sebagai anak lelah dia buat kerja. Itulah. Lagi cik nak tanya apa ni? Ya, tapi balik daripada awal kan tadi ni, yang nak tanya berdata diri tadi ni. Nama penuh apa ni, macam latar belakang yang pengajian ke apa tadi dah sebut kan. Tapi hak yang awal-awal tadi ni umur berapa tu tak ada nak sebut. Tu nak kena masuk 21 dalam 21 tahun. apa dia tu? Dak, ni umur Pak Long punya ni. Umur Pak Long 66 tahun. 66 Pak Long lahir. dilahirkan dalam tahun 1954. 17/1/1954. Pesuna nama penuh Nama penuh Pak Long Ramli bin Omar. okey setakat ni je. Okay. Terima kasih kerana sudi jadi apa ni penemu bual. Sudi ditemu bual untuk tugasan saya ni. Sama-sama saya harap Cik berjaya lah dalam pengajian, dalam apa saja yang bidang yang disebut. Nak maju jaya dan belajarlah sesungguh. Sebab dalam hidup kita ni, kalau kita nak berjaya, kita kena usaha. Apa bidang pun kena usaha. Kalau kata kita tak berusaha, tak akan berjaya. Penting usaha. Yang kedua, Pak Long nasihatkan, kalau nak buat satu-satu benda tu, buat benda yang kita minat. Kalau kita nak berniaga, perniagaan kita tu adalah perniagaan dalam bidang yang kita minat. Macam Pak Long buat satu perniagaan yang Pak Long minat. Perniagaan paling minat. Pak Long minat. Sebab apa? Bila Pak Long buka syarikat yang Pak Long buat ni, Trust Production Sdn Bhd ni, dalam bidang penerbitan filem. Sebab minat Pak Long. Sebabnya ialah bila kita minat, kita buat kerja rasa tak letih. Senang. Kita suka buat benda nanti. Biaya ke tak biaya ke, kita tak letih. Okey. Okey je? Okey. Okey.